Keteluadan, salam APKO progresif dan salam perpaduan kepada semua sidang perwakilan dan pemerhati yang hadir ke Dewan yang mulia ini pagi ini. Terutama sekali kepada perasmi kita yang berbahagia Datuk Donald Timbalan Presiden, Setiausaha Agung APKO Tuan Nelson, beberapa naib presiden dan DMT yang sempat hadir pada pagi ini, yang berbahagia Ketua Pergerakan Pemuda Tuan Felix, yang berbahagia Ketua Generasi Muda Tuan Max Solvin, dan yang teristimewa bagi saya dan yang dikasihi sekalian ialah kehadiran semua perwakilan wanita yang datang dari jauh dan dekat. Terima kasih. Terima kasih karena sudi mengorbankan masa untuk datang sini demi untuk perjuangan dan parti kita yang tercinta. Saya pikir belum terlambat lagi bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini akan memberikan kita harapan dan semangat juang yang lebih tinggi. Sidang hadirin dan perwakilan yang saya hormati, kita baru sahaja melalui pilihan raya umum yang ke-15 baru-baru ini, dan kita bersyukur walaupun diperlekehkan oleh berbagai pihak bahwa keputusan APKO untuk bekerja sama dengan Pakatan Harapan itu tersasar bagi mereka, tetapi atas berkat kebijaksanaan, konsistensi, dan kecekapan pemimpin-pemimpin parti, kita kini berada dalam kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Seperti yang kita maklum, APKO telah bertanding di 5 kawasan parlimen dan hanya 2 kawasan yang telah kita menang, yaitu di Tuaran dan Penampang. Tahniah kepada yang berhormat Presiden Datuk Seri Panglima Matius dan yang berhormat Presiden-elek Datuk Iwan Benedict. Sorry, yang baru tiba. Selamat datang yang berhormat Datuk Iwan, Presiden-elek kita. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Semoga kedua-dua pemimpin kita ini terus diberkati dengan kesihatan dan kekuatan untuk terus berjuang. Syabas dan terima kasih juga kepada semua yang telah bertungkus lumus berjuang dan berkempen demi parti kita semasa pilihan raya yang lalu. Syabas juga kepada calon beluran Tuan Felix, Libaran Dr. Peter, dan calon tunggal wanita Puan Rowendi kerana telah berani menghadapi tantangan yang begitu hebat. Kita tahu mereka telah buat yang terbaik dan termampu, dan walaupun keputusan tidak memihak kita, kita jangan patah semangat sebab politik is full of surprises. Contohnya, masa kempen APKO dikritik habis-habisan dan ditentang
oleh mereka. Tapi apabila kerajaan perpaduan dibentuk, mereka juga tiba-tiba muncul turut menyokong kerajaan perpaduan. Di Sabah pula baru-baru ini berlaku hari ini atau kemarin lawan politik dan hari ini jadi kawan. Jadi bagi 3 calon kita yang belum lagi menang itu, kita coba lagi. Mungkin pada kali itu belum menang lagi, akan datang akan menang. Para hadirin yang dihormati, APKO kini di landasan yang betul. Jika diimbas kembali, begitu lama kita bersama dengan Barisan Nasional, tetapi isu-isu Sabah yang berulang kali dibawa pemimpin kita ke parlimen seolah tiada harapan penyelesaian, sehinggalah kita menjadi pembangkang. Semasa berada dalam pembangkang, kita rasa APKO berada di graf yang paling rendah. Namun kita beruntung sebab Presiden dan pemimpin-pemimpin APKO begitu berpandangan jauh. Saya masih ingat dalam satu perbincangan mesyuarat Biro Politik APKO, ada ahli majelis tertinggi yang mencadangkan lebih baik kita APKO menyertai semula Barisan Nasional, tetapi pemimpin atasan kita mengatakan tidak, lebih baik APKO menyertai Pakatan Harapan dengan menetapkan syarat-syarat. Dipendekkan cerita, pimpinan atasan parti telah persembahkan isu-isu Sabah yang APKO telah perjuangkan sejak berdekad lamanya sebagai syarat untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Dan pada PRU 15 baru-baru ini, beberapa syarat APKO yang dipersetujui oleh Pakatan Harapan dimasukkan dalam manifesto untuk rakyat Sabah melalui tawaran kita boleh. Antaranya adalah membela nasib orang asal, merapatkan jurang pembangunan wilayah Sabah menerusi pelaksanaan MA63, desentralisasi kuasa kepada wilayah Sabah. Dan syukur baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan kini JTR Sabah boleh meluluskan proyek bernilai 50 juta ke bawah. Itu satu permulaan yang sangat baik. Inilah hasil perjuangan APKO dan pemimpin-pemimpin kita. Selain itu, menyelesaikan berbagai isu kebanjiran warga asing di Sabah. Dan seterusnya, mencipta peluang pekerjaan di mana pekerjaan dan menarik pelaporan ke Sabah. Hadirin sekalian, sebelum ini tuntutan Sabah 20% royalti minyak begitu berat sekali untuk ditunaikan. Presiden APKO selalu menyebut ini, tidak apa, we reach for the lowest fruits.
Ini yang selalu dengar dan saya suka ayat itu. Saya percaya dan yakin pemimpin-pemimpin kita dalam perbincangan bersama Datuk Sri Anwar Ibrahim telah merayu supaya Sabah diberi peluang kemasukan pelabur-pelabur besar supaya kita dapat mengecapi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Inilah antara syarat-syarat APCO menyertai Pakatan Harapan selain mengangkat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru. Saya percaya dengan penglibatan aktif 3 sayap parti APCO, kepimpinan atasan parti kita mampu terus berjuang untuk menuntut tawaran-tawaran yang disebut tadi. Sumbangan yang boleh dilakukan oleh kita wanita adalah dengan meneruskan aktiviti-aktiviti pemantapan parti di peringkat Exco dan bahagian dan terlibat secara aktif dalam mana-mana program yang akan dianjur oleh parti, sama ada dalam bentuk digital ataupun secara maya online. Hadirin yang saya hormati, mengenai politik uang, memang wujud politik uang terutama di kalangan parti-parti dominan, parti-parti besar. Saya menyeru kepada semua kita wanita agar mengambil bahagian dan peranan untuk sama-sama kita educate pengundi tentang politik uang, karena politik uang inilah yang menjadi punca perubahan keputusan pilihan raya yang boleh merugikan masa depan anak-anak kita. Dalam arti kata lain, mentaliti penganuan inilah istilah atau tiada sin tiada garis. Ini harus dihentikan, apatah lagi setiap kali menjelang pilihan raya istilah penganuan ini jadi sebut-sebutan, sehingga kan ada calon yang bukanlah pejuang tuli boleh menang dengan bergaya disebabkan ada penganuan. Tidakkah ini merugikan kita? Oleh itu kita usahakan ambil peranan untuk menghapuskan istilah penganuan ini agar tidak wujud semula di pilihan raya akan datang. Boleh. Kita boleh melihatkan dengan tidak mengamalkannya dalam parti kita. Kita yakinkan ahli kita bahwa kita di APCO untuk mendukung pemimpin kita yang konsisten berjuang dan bukannya semata-mata memikirkan apa dan berapa yang kita dapat. Ini tidak akan membantu parti dan pemimpin kita. Kita juga educate kita punya keluarga besar mengenai politik uang ini dan juga rekan-rekan dan kenalan kita. Apa itu keburukan politik uang? Lambat laun ada pesannya juga itu. Para hadirin dan wanita yang saya kasihi, kita semua telah terkesan penularan COVID sebelum ini. Selain ramai yang kehilangan punca pencarian, harga barangan juga telah naik secara mendadak. Kita semua kena bersabar dan terpaksa menyesuaikan dengan keadaan kenaikan harga ini. Kita terpaksa bekerja keras dan berbelanja mengikut kemampuan. Satu usul yang akan diketengahkan oleh perwakilan wanita pada
hari ini ialah berkaitan keusahawanan dan peningkatan ekonomi. Kita sama-sama memanfaatkan maklumat-maklumat yang akan dikongsikan nanti dan mengambil peluang-peluang yang boleh kita pohon atau ceburi, biar kita bermula secara skala kecil. Sejajar dengan penjanamaan APCO, kami wanita pada pemilihan peringkat pergerakan wanita kali ini mahu groom pemimpin wanita muda dengan menampilkan muka-muka bahar. Saya yakin peralihan kepimpinan wanita bahar ini akan lebih mampu menggalas tanggung jawab untuk memantapkan lagi pergerakan wanita APCO, bukan sahaja di peringkat parti tetapi di peringkat yang lebih tinggi lagi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah menyokong dan memberi kerjasama kepada saya selama saya memegang jawatan sebagai ketua wanita. Saya juga berterima kasih kepada Presiden dan pemimpin-pemimpin atasan parti atas kebimbingan dan kepercayaan diberikan kepada saya. Izinkan saya mengimbas kembali beberapa pencapaian bersama yang melibatkan pergerakan wanita. Yang paling manis bagi saya, pertama, ialah kelulusan mengembalikan cuti tambahan Christmas pada 24 Desember, di mana cuti ini telah dibatalkan masa zaman berjaya. Walaupun suara-suara kecil kami sekadar pencetus sentimen melalui usul-usul konvensi parti dan di media, kami bersyukur suara kecil kami itu sedikit sebanyak telah menguatkan lagi suara tuntutan pemimpin-pemimpin kita di Dewan Undangan Negeri. Terima kasih DSP Presiden APCO dan Presiden-elek APCO Datuk Ewan Benedict kerana telah menjadikan tuntutan ini menjadi realiti. Terima kasih juga kepada DUN dari parti lain yang turut menyokong APCO pada masa itu. Seterusnya, pembukuan masakan tradisi Pasak Mamabun mungkin bukan pencapaian yang besar, tetapi dengan adanya buku ini, generasi akan datang mengenali dan menghargai banyak tumbuhan liar sebagai punca makanan yang lebih organik dan berkhasiat. Yang juga satu cara memelihara warisan budaya orang asal Sabah. Pertandingan mereka busana berunsur tradisi yang mendapat sambutan yang menggalakkan juga kami telah anjurkan. Idea ini tercetus apabila cadangan APCO untuk mengenakan pakaian tradisi berunsur tradisi pada hari Kamis dipersetujui di kabinet. Kalau boleh, kita mohon agar kerajaan perpaduan sekarang terus menggalakkan pemakaian baju berunsur tradisi ini pada setiap Kamis, sebab ini akan membantu meningkatkan ekonomi penggiat fashion di kalangan orang-orang kita. Wanita juga terlibat secara aktif dalam penganjuran untuk Nagau APCO yang merupakan aktiviti tahunan
sebelum penularan COVID. Wanita juga pernah menganjur mencipta lagu Hari Ibu dan Hari Bapak dalam bahasa ibunda. Idea ini tercetus karena RTM, bahagian Kadazan Dusun pada masa itu, tidak ada lagu Hari Ibu atau Hari Bapak apabila penyambutan itu tiba. Wanita juga mempunyai lagu tema wanita, hasil daripada pertandingan mencipta lagu tema wanita. Malangnya, lagu tema itu tidak lagi sesuai dimainkan atau dinyanyikan oleh wanita karena liriknya ada perkataan Barisan Nasional. Hadirin yang dihormati dan wanita yang saya kasihi, antara perkara yang dekat di hati saya yang tidak sempat diadakan, pertama, mencipta lagu tema wanita yang baharu. Saya percaya barisan kepemimpinan yang baru nanti akan mengadakan ini. Saya juga tidak sempat jelajah ke bahagian-bahagian karena penularan COVID. Saya juga berharap akan ada keusahawanan satu daerah, satu produk. Dan saya percaya menteri kita yang ada di sini sekarang ada perencanannya. Pemantapan bahasa ibunda di kalangan kanak-kanak sebagai aktiviti wanita di peringkat cawangan atau PTM adalah juga perlu. Sebab kita semua tahu budak-budak sekarang tidak pandai lagi cakap, kebanyakan. Begitu juga perlunya aktiviti kerohanian untuk membentuk sasiak anak-anak kita yang boleh dikatakan begitu ketagih dengan telepon bimbit. So mungkin melalui kita boleh anjurkan aktiviti lah untuk mengurangkan ketagihan itu. Saya juga ingin melihat akan ada penambahan kawasan parlimen di Sabah supaya beberapa wanita yang berkepimpinan, yang berpotensi dapat diangkat menjadi calon-calon dalam pilihan raya di masa akan datang. Come on, wanita. Wanita boleh. Akhir kata, terima kasih atas segala kerjasama dan sokongan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya selama saya memegang jawatan Ketua Wanita Pusat. Dengan kesempatan ini juga saya memohon kemaafan sekiranya saya pernah melakukan kesilapan. Yang baik-baik itu dari Tuhan dan yang salah silap itu adalah diri saya. Semoga persidangan wanita pemuda ini diberkati dan berjalan dengan lancar dan teratur. Sekian, selamat bersidang.